Okey, Assalamualaikum. 12 dengan 13 kena ada jalan kira lah, Adam. Kena guna Macam mana? rumus S infinity. Rumus apa, hasil tambah ke tak terhinggaan. Dia akan bagi dalam perpuluhan. Macam kat sini 0.56363. Okey, soalan yang ini yang berulang adalah 6363 ni yang berulang. Okey, 6363. Jadi kita pecahkan 0.5 ni dia akan jadi satu yang terasing. Sebab bila soalan macam ni kita kena ambil nombor yang berulang sebagai A dengan R dia untuk kita kira A dengan R dia. Okey, ni 0.5 dia terasing. Jadi kita akan nampak kat sini dia letak 0.5 lepas tu tambah. Okey, yang ini tambah. Kita akan mula daripada 63. Ni 63 yang pertama, so dia akan jadi 0.063. Okey, tu yang ni yang dia dapat tambah 0.063. Lepas tu tambah untuk 63 yang kedua yang belakang ni, jadi semua yang kat depan ni dia akan jadi kosong. Jadi tambah 0.0063. Okey, lepas tu kita buat lagi lah sampai habis. Tapi kita buat untuk 2 je dah cukup. Okey, jadi A dia adalah 0.063 yang pertama. Kita ambil yang start daripada nombor berulang. Okey, yang 0.5 tu kita tak kira. Okey, jadi bila nak kira R, sebutan kedua kita adalah 0.00063 tolak dengan 0.063. Ni yang dia dapat 0.01 tu. Okey, sebutan kedua, kat sini sebutan kedua tolak sebutan pertama. Dia dapat 0.01. Jadi kita guna rumus S infinity. A per 1 tolak R. Jadi A dia 0.063 per 1 tolak R tadi 0.01. Tapi jangan lupa yang 0.5 dekat depan tu tadi kita kena tambah lah. Okey, 0.5 tambah dengan hasil tambah infinity. So pakai kalkulator, jawapan kita mesti dalam pecahan. Okey, yang ini contoh ni kita guna untuk soalan 13. Tapi yang buat soalan 12, kalau buat soalan 12 tu dia tak ada 0.5, dia terus je pergi kepada nombor berulang tu. Okey, boleh faham? Boleh kalau satu tu, satu Kalau per satu. kan? Oh, Kan 1.1515. dia kan dah berulang, 1.5 tu dah berulang kan? 1.5 tu dah berulang. Jadi nombor depan dia yang kita tak ambil tu nombor 1, bukan 1 per 1. Kita buat 1. Nombor 13 kan? Awak tanya saya soalan nombor 13 kan? Okay. So yang tu dia jadi 1 lah. 1 tambah, okay. Hasil tambah S infinity guys. Macam buat nombor 13? Saya buat 12. Okay, first kita kena pecahkan yang depan ni jadi 0.24, lepas tu tambah 0.0024, tambah lagi 0.00024, lepas tu seterusnya. And then yang depan ni A, lepas tu nak cari R kita ambil yang kedua ni, lepas tu bahagi dengan yang A ni dapatlah 1 per 100. Lepas tu S infinity dia adalah A ni kita bahagi dengan 1 tolak 1 per 100. Dapatlah 8 per 33. Okay, yang lain faham tak? Ada nak tanya? Nombor yang berulang kan 24 tu. Okay, jadi kita pecahkan 24 tu kita akan pecahkan kepada 1, 2, 3, 4 bahagian. Kita akan pecahkan kepada 4 bahagian. So yang pertama 0.24, yang kedua bila kita nak ambil 24 yang kedua ni, depan ni semua automatik akan jadi kosong. Jadi 0.0024. Lepas tu nak ambil 24 yang ketiga ni,
So dia akan jadi 0.000024. Okay, dah ada macam ni, dapat 3. Macam yang ni kita pecahkan kepada 4 bahagian tu tadi. So dia ada 4 lah, kena ada 4 dekat sini. Okay, lepas tu tambah, okay, macam Jacqueline buat, tambah dot. Okay, lepas tu terus je lah guna rumus S ke tak terhinggaan. Hasil tambah ke tak terhinggaan A per 1 tolak R. Okay, R 1/100 ni sebutan kedua bahagi sebutan pertama ataupun sebutan ketiga bahagi sebutan kedua. So dapatlah jawapan dalam bentuk termudah 8/33. Terima kasih Jacqueline. Okey, ni jawapan soalan nombor 13. Dia 1.151515. Okey. Adam dia terus dia buat yang 0.15. Okey, yang satu kat depan tu dia tak tunjuk lagi tapi dia tunjuk pada ruangan jawapan. Okey. 0.15 betul, 0.0015 betul, yang ni pun betul. Okey, so A dia 0.15, R dia kita bahagi 2 ni. Okey, dapat 0.01. So bila nak kira hasil tambah ke tak terhinggaan, okey, satu ni untuk yang sebelum 15. Okey, sebelum 15. Okey, 1 tambah 0.15 bahagi, okey, betul, 38/33. Yang atas ni 1 tambah 0 semua ni, markah dia dekat sini. Okey, sebab kita menggantikan dalam rumus. So kat sini 1 markah, nanti jawapan akhir 1 markah, 2 markah. Cikgu nak nombor 19. Nak nombor 19, boleh? Nak present sekarang pun boleh. Okay. Yang A dikata cari panjang tapak segitiga yang kelima. Jadi saya guna formula hasil yang sebutan, cari sebutan geometri. Cari sebutan yang geometri punya. Formula cari sebutan geometri sebab dia kata segitiga pertama, segitiga ukuran tapak dan tinggi setiap segitiga berikutnya adalah separuh daripada ukuran sebelumnya. Maksudnya dia punya beza dia adalah nisbah sepunya sebab bahagi 2. Okey, betul. Jadi saya punya janjang saya adalah 24, 12, 6. Jadi saya 12 saya bahagi dengan 24 dapat 1/2. 1/2 untuk? Nisbah sepunya. Okey, betul. Jadi 24 tu adalah sebutan pertama, 24. Jadi 24 darab dengan nisbah sepunya 1/2. 4 tu saya dapat daripada formula N tolak 1 iaitu 5 tolak 1. Okey. Jadi saya dapat 3/2. Okey, betul. Yang B pula dia kata cari, dia suruh saya buat janjang geometri dan nisbah sepunya untuk luas. Jadi saya mula cari luas dulu. Jadi saya buat 24 darab 32 darab 1/2 dapat 384 untuk luas segitiga pertama. Lepas tu saya buat cara yang sama, cari luas untuk segitiga kedua dengan segitiga ketiga, dapatlah satu janjang geometri. Lepas tu saya 96 bahagi dengan 384 dapat 1/4. Lepas tu yang C cari hasil tambah luas hingga tak terhinggaan tu saya pakai formula hasil tambah ke tak terhinggaan. Saya dapat 3 nisbah pertama dia adalah 384. Jadi 384 bahagi 1 tolak dia punya nisbah sepunya dia adalah 1/4. Dapat 512. Okey, betul. Soalan B tu kan, dia kata tunjukkan luas segitiga membentuk satu janjang geometri. Okey, awak tulis jawapan tu bukan di ruangan jawapan. Betul tak Yana? Patutnya awak masukkan pada ruangan jawapan tu. Oh, yang saya kira dia punya luas tu. Ya, awak kira awak punya luas tu masuk je di ruangan jawapan. Lepas tu awak kena tunjuk sebutan kedua bahagi sebutan pertama dapat apa, lepas tu sebutan ketiga bahagi sebutan kedua dapat apa.
Sebab kita janjang geometri, kita nak tahu dia janjang geometri ataupun tidak, kita akan tengok nisbah dia kan. Okay, so awak kena tunjuklah luas ni, buat turun ke bawah pada ruangan jawapan. Lepas tu kat bawah dia tu awak kena tunjukkan T3 bahagi T2 dapat apa, T2 bahagi T1 dapat apa. Okay, R dia awak akan dapat sama. So awak tulislah conclusion dia, kesimpulan dia. Nisbah sepunya adalah sama, maka terbukti luas segitiga membentuk janjang geometri. Kena tulis. Okey. Kan. Lepas yang lain okey, settle lah sama. Yang lain semua betul. Okey. Okay, kita Cikgu. sama. Okay, soalan 11A ni so jadi nisbah sepunya, so cari R. Jadi sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama, 36 bagi 12 dapat 3. Okay. Soalan B ni so cari nilai ke N, so cari hasil tambah. Jadi guna formula Sn sama dengan A kurungan R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. Sebab guna formula ni sebab R dia lebih daripada 1. Okay, betul. Lepas tu masukkan nilai Sn dia. Masukkan semua nilai. Lepas tu yang ni darab 2 darab sini. Lepas tu 12 ni bawa sebelah bahagikan. Lepas tu yang satu ni pun pindah sebelah tambah. Lepas tu buat sama dengan 3n. Lepas tu kena letak log dekat dua-dua belah. Lepas tu kita bahagi log 58948 bahagi dengan log 3 dapat 9.99. Mundarkan dapat n sama dengan 10. N10 kejap ya, saya tengok. Okay, jawapan tu N10 betul. Okay, untuk soalan yang ni kita kan ada 3 kuasa N. 3 kuasa N. Bila dia ada kuasa N, tak payah nak fikir apa-apa, kita terus je jadikan dia log asas 10. So kat sini log asas 10, nombor ni lah 58948. Okey, yang ini log asas 10, 3 kuasa N. Tapi Encik Samira dia dah lompat terus. Okey, dia terus turunkan kuasa tu, kuasa N ke depan. Okey, so dia jadi N log kuasa N log 3. Okey, tekan log. Okey, pindahkan untuk dapatkan nilai N. Okey, betul. N 10. Okey, boleh ni soalan yang ni. Cikgu. Ha? Yang 5898 tu kan tambah 1. Bawah tu bukan 58949 ke? Saya tulis. Ya, betul. Betul. Tambah 1. Kat sini jadi 9. Saya tulis. Okey, tapi ya. Kalau tak dia takkan dapat 10 lah kalau dia guna 48 ni sebenarnya. Okey, betul. Okey, Rafana buat soalan 15. Okay, untuk yang A, janjang aritmetik, kita samakan, okay, yang A ni kita cari beza sepunya dia. Okay, sebutan yang kedua tolak dengan sebutan yang pertama, sama dengan sebutan yang ketiga tolak dengan sebutan yang kedua. Okay. Lepas tu kita selesaikan dia. Jadi Y pergi ke depan dan yang selain Y kita letakkan ke belakang. Jadi Y tambah Y sama dengan 16 tambah 4. Jadi 2Y sama dengan 20. Y 20 bahagi 2. Jadi Y sama dengan 10. Okey, betul. Okey, kita cari D. Janjang aritmetik kita akan cari D. Okey, janjang geometri. Okay, janjang geometri kita cari nisbah sepunya dia pula. Okey. Sama juga macam janjang aritmetik. So sebutan yang kedua tolak sebutan yang pertama sama dengan bahagi dengan sebutan pertama sama dengan sebutan ketiga bahagi dengan sebutan kedua. Okey. Jadi kita darab bersilang. Okey. Jadi Y kuasa 2 sama dengan 64. Kita pindahkan kuasa 2 jadi punca kuasa 2 64. Jadi Y sama dengan 8. Okey, kejap ya Rafana. Rafana, bila kita pindah kuasa 2, apa jadi dekat ni punca kuasa?
Plus minus. Okey, mesti ada tambah tolak depan dia ni. Okey, mesti ada tambah tolak. Punca kuasa 2, 64. Jawapan kita yang 8 ni pun tambah tolak 8. Okey, baca semula pada soalan. Carikan nilai positif Y. Nilai positif. Jadi untuk soalan B, janjang geometri, kita akan buat conclusion dia. Yang 3 titik tu, guna yang 3 titik tu, oleh sebab itu Y sama dengan 8. Okey, kat atas ni sebab kita ada tambah tolak, jawapan kita pun ada positif, negatif. Okey, jawapan kat sini Y sama dengan 8, Y sama dengan negatif 8. Dia nak nilai Y yang positif. Jadi kita kena buat kesimpulan. Oleh sebab itu guna yang 3 titik tu yang saya ajar dalam kelas, 3 titik tu. Okey, oleh sebab itu Y sama dengan 8. Jom. Soalan 14. Dalam satu janjang geometri, sebutan pertama ialah N dan nisbah sepunya ialah B. Diberi sebutan ketiga, janjang melebihi sebutan kedua sebanyak 2N. Yang pertama kena, awak kena tentukan A dia. Kat sini sebutan pertama. So A dia adalah N. Nisbah sepunya. Nisbah sepunya. So ini R sama dengan B. Diberi sebutan ketiga janjang. Sebutan ketiga. So T3 melebihi sebutan kedua. Bila melebihi, kita akan tolak. Melebihi tolak sebutan kedua sebanyak 2N. Jadi T3 tolak T2 sama dengan 2N. Sebab kat sini dia adalah janjang geometri, jadi kita akan guna rumus Tn untuk janjang geometri A darab R kuasa N tolak 1. Jadi T3, kita buat dulu ya. T3 ni A R kuasa 2 tolak A R. N dia 2 tolak 1, 1. So kita tak tulis lah. So dia sama dengan 2N. A, kita dah ada A kita tadi nilai dia N, R jadi nilai dia B. So ganti terus dalam rumus kita. So A kat sini N, B kuasa 2 tolak NB sama dengan 2N. Soalan dia suruh cari nilai B. Dia suruh cari nilai B, jadi kita akan faktorkan N. Sebab dia ada nisbah, faktor sepunya kat sini. Kita keluarkan dulu N. So N, B kuasa 2 tolak B sama dengan 2N. N kat sini kita pindahkan ke sebelah kanan. So kita akan dapat B kuasa 2 tolak B sama dengan 2N bahagi N. So dia akan tinggal 2 sahaja. Tengok kat sini 2N bahagi N. So kita boleh hapuskan N. So tinggal 2. Bila dia ada kuasa 2, automatik kita tahu kita kena buat pemfaktoran. So bila kena buat pemfaktoran, persamaan kita mesti dalam bentuk am. So B kuasa 2 tolak B tolak 2 sama dengan 0. Mesti dalam bentuk am. Ada je kuasa 2, automatik kena buat pemfaktoran. Buat pemfaktoran, persamaan kita mesti dalam bentuk am. So ini faktorkan. So dia akan jadi B tolak 2 B tambah 1. Tekan kalkulator tekan kalkulator guna equation. So dapat yang ni. So nilai B kita adalah 2 dan negatif 1. Semua buka soalan nombor 21. Lee membeli sebuah kereta Proton Persona.
Pada akhir tahun pertama, kos cukai jalan dan insurans 1,500. Setiap akhir tahun berikutnya, kos cukai jalan dan insurans berkurang 10% daripada tahun sebelumnya. Dia suruh cari kos cukai jalan insurans kereta pada tahun keempat. Okay, so bila baca pada maklumat dia. Okay, baca pada maklumat. Akhir tahun pertama. Okay, ni akhir tahun pertama. So kat sini adalah A. A dia 1,500. Okay, pada akhir tahun berikutnya berkurang 10%. Okay, bila dia guna peratus kat sini, kita dah tahu soalan ni adalah janjang geometri. Okay, bila guna peratus, soalan dia adalah janjang geometri. So, berkurang 10%. Jadi, R dia, okay, yang ni berkurang 10% ni, dia clue untuk janjang geometri dan dia akan jadi nisbah sepunya. Jadi, peratus asal dia adalah 100. Berkurang sebanyak 10%, jadi tolak 10. Okay, tolak 10. So, kita akan dapat 90%. Tapi R kita tak guna nombor bulat macam ni. Nombor dia besar sangat. Jadi, kita tukar dalam bentuk perpuluhan 90%. So, dia akan jadi okay, 90 bahagi 100. 0.9. 0.9 ni akan jadi R dia. Okay, 0.9 akan jadi nilai R. Okay, so kita dah ada A 1,500. Kita dah ada R 0.9. Soalan pertama dia tanya kos cukai jalan dan insurans akhir tahun keempat. So T4. Okay, akhir tahun keempat, T4, janjang geometri. So, kita akan guna rumus A darab R kuasa N tolak 1. A 1,500 darab dengan R dia 0.9 kuasa 3. Okay, 4 tolak 1, 3. So, jawapan akhir 109, 3.50. Okay, A ni jawapan untuk soalan A. Soalan B, pada akhir tahun keberapa kos cukai jalan dan insurans kurang daripada 650. Dia tanya pada akhir tahun keberapa. So TN lah kat sini. Kurang. Okay, kurang. So kita akan guna lebih kecil. Jadi TN kurang 650. Okay, TN kurang dari 650. Jadi TN ni kita guna rumus TN A darab R kuasa N tolak 1. Jadi A dia 1,500 darab 0.9 kuasa N tak tahu lebih kecil daripada 650. Okay, 1,500 boleh pindah dulu. Sorry, kat sini ada N tolak 1. Okay, N tolak 1 sebab rumus kita A darab R kuasa N tolak 1. Jadi 1,500 pindah ke sebelah. So yang ni 0.9 N tolak 1 lebih kecil daripada 650 bahagi 1,500. Kita akan dapat 13/50. 13 per 650 bagi 1,500, 13 per 30. Sorry, salah. 13/30. Okey, bila ada kuasa N tolak 1 nak guna apa? Log. Okey, guna log. So, automatik lah. Terus je lah letak N tolak 1. Allah, resign.
log 0.9 lebih kecil log 13/30. Okay, so bila kita bila kita nak dapatkan nilai n tolak 1, log ni akan pindah sebelah. So n tolak 1 log 13/30 bahagi log 0.9. Okay, cuba awak tekan kalkulator log 0.9 dia bagi jawapan positif ke negatif? Tekan kalkulator log 0.9. Negatif. Negatif. So tadi simbol kita kat sini lebih kecil. Bila log negatif, kita pindah ke sebelah simbolnya automatik. Dia akan jadi lebih besar. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. So ni selesaikanlah. Boleh selesaikan? Boleh selesaikan? Okay. Log 13/30 bahagi log 0.9. Awak akan dapat 7.9370. Okay, so yang ni n tolak 1 lebih besar. N lebih besar daripada ini, pindah dia akan jadi 8.9370. Jadi kita round off jawapan kita. N lebih besar daripada 8.9370. So jawapan akhir N menghampiri nilai 9. So N sama dengan 9. Okay, soalan C. Jumlah kos cukai jalan insurans kereta daripada akhir tahun ke-5 hingga akhir tahun ke-7. Jumlah. So kat sini dia kata jumlah, bila jumlah kita akan guna hasil tambah. Okey, hasil tambah tahun ke-5 hingga tahun ke-7. Okey, sebab guna hasil tambah, so yang ini kita akan buat hasil tambah 7 sebutan tolak hasil tambah 4 sebutan. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Boleh tak? Kenapa dapat S7 tolak S4 ni? Boleh. Okey? Boleh. Okey, lepas tu tak ada masalah lah. Gunalah rumus hasil tambah. Cumanya kita nak guna yang R kuasa N tolak 1 ke 1 tolak R kuasa N? R dia 0.9. Lebih besar ke lebih kecil daripada 1? Lebih kecil. Lebih kecil. So kita akan guna rumus yang 1 tolak R kuasa N lah. Okay, so A dia sama je 1500. 1 tolak 0.9 7/1 tolak 0.9. Okay, sebelah sini pun sama, tolak 1500. 1 tolak 0.9 kuasa 4 per 1 tolak 0.9. Okay, lepas tu awak selesaikanlah. Okay, selesaikan semua ni. Jawapan akhir dia 2667. Itu jawapan akhir. Ni selesaikan. Okay, soalan nombor 8. 3 sebutan pertama janjang geometri. X tambah 2. X tolak 2 dan negatif X tambah 4/5. X ialah integer, cari nilai X. Okay, yang ni janjang geometri. So, cari nilai X, apa kita nak buat? Sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Sebutan ketiga bahagi sebutan kedua. Berapa dia? X tolak 2 bahagi X tambah 2 sama dengan negatif X tambah 4/5 bahagi
X tolak 2. Okey, lepas tu buat darab silang. Bila ada pecahan kiri kanan, buat je darab silang dulu. Bila darab silang, X tolak 2 darab dengan X tolak 2 sama dengan negatif X tambah 4 per 5 darab dengan X tambah 2. Okey, sampai sini. Okey? Okey. Okey. So ini darab. Ni yang depan ni darab. So awak akan dapat, saya ringkas terus ya. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 sama dengan. Okey, yang ini yang atas je. Yang atas sahaja darab dengan yang dalam bracket. So akan dapat negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8 per 5. Okay, yang ni yang atas je darab dengan yang dalam bracket. So dapat yang ni dia per 5. Okay, so 5 kat sini kita nak hilangkan pecahan. So 5 ni darablah kat sebelah ni, bawa naik ke sebelah kiri. Okay, so yang sebelah kiri dia akan jadi 5X kuasa 2 tolak 20X tambah 20 sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8. Okay, so ni selesaikan. Tukar dia dalam bentuk arm sebab dia ada kuasa 2. Kita kena buat perfakturan. Tukar dalam bentuk arm. Semua yang di sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri. So akan dapat 6X kuasa 2 tolak 22X tambah 12 sama dengan 0. 6, 22, 12 boleh kecilkan. So kecilkan bahagi dengan 2. So ini 3X kuasa 2 tolak 11X tambah 6 sama dengan 0. Bagi dengan 2. Bagi dengan 2 12 bagi 2, 6. Okay, bagi 2. Okay, lepas tu tekan kalkulator, faktor, buat pemfaktoran, tekan je lah kalkulator. Dia akan dapat X tolak 3X tolak 2 sama dengan 0. So nilai X dia adalah 3 dan juga 2 per 3. Oh, tak boleh tulis macam ni. Kena tulis 2 per 3. Lepas tu lupa pula, X ialah integer. So integer dia mesti nombor bulat. Jadi X kita adalah 3 sahaja jawapan. Okay. Soalan B, cari hasil tambah ke tak terhinggaan janjang geometri. So kita dah dapat nilai X tadi, gantilah dalam sebutan kita. Sebab sebutan kita tu tadi kan ada X. So ganti 3 tambah 2, dia jadi 5. 3 tolak 2, 1. Ni negatif 3 tambah 4, 1 per 5. Betul ke yang ni 1 per 5? Betul, 1 per 5. Okay, so A, okay, nak dapat soalan ni. A kita 5, R 1 bahagi 5. Okay, sebutan kedua bahagi sebutan pertama 1 per 5. Masuklah dalam rumus S ke tak terhinggaan 5 per 1 tolak 1 per 5. Jadi kita dapatlah jawapan bila selesaikan tekan kalkulator semua tu 25 per 4.